السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد المختار المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أرحم الراحمين. Qaswa 53 panggilan kedua. Kata musannif, summa yaftahu babal jannah, kemudian dibuka pintu syurga, an yaminil arsy, dari sebelah kanan arsy. Itu dia punya position atau kedudukan. Sebelah kanan arash itu kedudukan syurga. Wahwa, dan ianya syurga itu sab'u jinanin, 7 syurga. Jadi kalau satu dikata jannah, banyak syurga dikata jinan. Qaswa 53 nah. Baik. Yang pertama dari 7 syurga itu ialah Jannatul Firdausi. Nama dia syurga Al-Firdaus. Yang kedua Jannatul Ma'wa. Nama dia syurga Al-Ma'wa. Yang ketiga wa Jannatul Khuldi. Yang keempat wa Jannatun Na'im. Yang kelima wa Jannatu Adnin. Yang keenam wa Darussalam. Nama syurga tu syurga Darussalam. Jadi semua ini disebut dalam Quran, ada ayat-ayat yang khusus. Dan yang ketujuh wa Darul Yaqin. Walaha, dan baginya, bagi syurga itu thamaniyatu abwabin, pintu lain pula. Jadi syurga ni, kalau nama syurga 7, bagaimana maksud syurga tu 7? Sifat syurga kita ulang balik ilmu hak dulu. Kalau sifat neraka dia panggil adrakun, alif dal ra alif kaf tu darkun lah. Darkun dia orang putih kata apa? Ascending, descending kot, menurun. Dia turun bawah. Tu 2-3 bedel tu. Kalau syurga, ini syurga ni hak 7 ni, dia panggil adrajun, alif dal ra alif jim. Darjun tu menaik. Itu dari sudut tingkatan dia. Adapun dari sudut pintu, yang tu lain pula. Dia ada tingkatan syurga, ada pintu yang khusus. Kemudian satu lagi dia ada pintu juga, pintu berdasarkan amalan. Ada babus salawat, ada babul Quran, ikut amalan. Ada babur rayyan, orang yang rajin mayang, masuk pintu semayang, masuk syurga dah. Tapi dia amalan tertentu, kita itu melebihi berbanding hak lain tu, masuk pintu tu pula. Jadi tingkatankah, pintukah, semua tuan-tuan ialah sebagai ganjaran janji Tuhan bagi kat kita, dan juga motivasi kita nak buat amal. Itu tujuan dia.
walaha dan baginya syurga itu thamaniyatu abwabin, ada 8 pintu. Baina kulli babin wa babin, antara setiap satu pintu dan satu pintu, masiratu alfi amin, perjalanan 1000 tahun. Jangan diukur hak dunia ni. Kalau ukur menggunakan dunia, kita manusia ni mendapatkan sesuatu, kita akan ukur guna 2 indikator. Pertama, guna panca indera. Bila duk baca bab syurga, dia benda gaib, tuan-tuan, benda tak nak tengok. Kita nak faham manusia ni, kita akan ukur guna 2 alat. Satu panca indera. Panca indera dia ada 5. Satu lagi kita mendapat sesuatu, dalam arti kata memahami, kita akan guna akal. Guna akal. Baik. Kalau benda-benda gaib lagu ni lah tuan-tuan, kita nak ukur. Contohlah nah, kita kata kalau nak tahu wangi busuk guna apa? Itu ujian tu, tes. Itu mudah ya kau. Nak tahu wangi busuk guna, tak dengar gini jawapan. Busuk wangi guna hidung lah. Manis tawak guna lidah. Kasar lembut guna tangan sentuh. Nak tengok saiz besar tinggi rendah guna mata. Nak tahu bunyi sedap tak guna telinga. Itu cara salah satu. Kalau nak tahu syurga ni indah guna apa? Baik. Nak tahu lah, kalau nak tahu. Itu kalau tanya benda ghaib. Tapi kalau saya tanya, itu benda ghaib juga. Allah wangi ke busuk? Tu ada elemen tauhid tu. Allah wangi ke busuk? Jawab saya. Ni 2 minggu lepas saya duk kerja teh tu, pergi ikut kulim 2-3 masjid. Allah wangi ke busuk? Tak dengar lagi kak boleh try no. Allah wangi ke busuk? Dengar bunyi wangi dah. Kok mana pun saya duk pitih dah, semua Allah wangi ke busuk? Wangi. Takkan nak kata Allah tu busuk. Pasal apa? Busuk tu benda negatif, paling kurang wangi tu benda baik. Kalau Allah wangi, ni ukur beza nah. Tadi syurga. Kalau Allah kita kata wangi, jawapan dia Allah bukanlah pewangi. Tu nak jawab guna. Kita nak tahu syurga ada atau tidak. Siapa yang ajak kita yakin syurga tu ada? Buat ibadat pahala ada, ganjaran syurga, khalidina fiha. Itu anda abang. Kalau buat amalan gini-gini, wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar, Allah jadikan syurga bagi mereka itu syurga-syurga, dalam syurga ada sungai-sungai. Tahu mana kata benda tu ada? Jadi gini. Kalau nak kenal kata Allah itu ada, atau apa nama Allah tu wangi ke busuk, kalau kita nak ukur, Tuhan bukan pewangi. Nak habaq kata, nak kenal Allah tak boleh guna panca indera. Pasal apa? Kena guna apa? Kena guna akal. Guna panca indera hanya mengukur benda yang pernah dia lalui. Apa yang dunia ni dia tengok dalam mata dia, apa yang disentuh, apa yang dia bau, apa yang dia rasa, hak tu lah. Siapa duk pernah pergi tengok Tuhan ke mana? Makanya mengenal Allah mesti gunakan akal. Habis ada syurga, nikmat syurga, dosa pahala ni hak kita duk baca ni, kita ukur nak guna apa? Begitu juga tak boleh guna panca indera. Kita guna apa? Guna akal juga. Guna akal
iaitu melalui memahami dalil naqli. Ada ya Quran sebut, ada hadis sebut. Apa maksud mesej yang saya nak sampai? Kalau tuan-tuan guna Quran hadis, guna akal saja dalam memahami, khususnya mengenal Allah, guna akal saja, dia akan jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah dia utama akal. Ya Quran dan hadis ni dia tolak ke tepi. Kalau sebaliknya menggunakan Al-Quran dan hadis saja, akal tak mau guna. Di zaman dulu saya lupa ada satu firqah, nama ada kumpulan itu. Ini semua antara kumpulan yang sesat, yang tak betul dari sudut akidah. Itu zaman dulu. Kalau gunakan Al-Quran dan hadis saja, tak nak guna akal. Kalau zaman sekarang, itu zaman dulu, namanya Salafi. Ya. Tahu Salafi kenal tak? Dia kena beza. Kalau salafus salih, itu yang hidup ulama 300 tahun naik sampai Rasulullah, dia panggil salafus salih. Betul, dalam bab tauhid dia ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Hak khalaf ni 300 tahun ke bawah sampai kita. Adapun salafi, kena elok, dia ada iya nisbah tu, bukan salafus salih. Salafi orang menisbahkan dirinya kononnya dia mengikut salaf, tapi dia tak ikut pun. Jadi hak maksud saya yang dalam ni Salafi Wahabi. Dia sebut dia salaf. Batu dia kata Salafi. Mereka mengklaim ikut ahlu sunnah, tapi kaedahnya tidak ahlu sunnah. Mereka mengklaim ikut Imam Syafi'i, tapi masjid-masjid mereka ada tertulis, ada satu negeri di hujung kat Siam tu, dilarang baca doa qunut. Walhal dalam mazhab Syafi'i, qunut itu disunat ikut mazhab dalam kajian lah. Dalil baca qunut tu lebih kuat berbanding tak baca. Dia klaim saja dia ikut Imam Syafi'i, saya mazhab Syafi'i, tapi klaim saja, kaedahnya manhajnya tidak Syafi'i. Dia klaim ikut ahlu sunnah dari sudut akidahnya, tapi cara memahami Tuhannya dia tak ikut ahlu sunnah. Tu kena faham tu. Ini kita jumpa benda-benda gaib ni. Baik tu noh. Timbul saya nak kait terus dengan isu ni. Timbul kalimah isu penggunaan kalimah Allah. Sebenarnya benda apa? Bagi saya lah, pada khidmat saya, isu kalimah Allah dia ada dua side. Satu ialah dari sudut perundangan, perlembagaan, peraturan, kerajaan tarik rayuan ke tak tarik rayuan ke, titah Sultan Selangor, Sultan Johor, Sultan Kedah ke, itu satu part. Side yang kedua, bahagian yang kedua, part tu ialah bila timbul isu ini, saya rasalah pada khidmat saya, Tuhan nak tengok hampa ni sensitif tak terang mana hampa isu ni. Pasal apa? Ada orang kita ni dia pandang remeh, pandang rendah, tak ada apa, biar pilah Tuhan Allah tu je Tuhan mereka mencipta depa. Itu ada orang pandang begitu. Ada setengah orang pandang, orang tak ambil tahu langsung, tak tahu apa isu apa, tak minta lalai tanya ni isu ni gimana Ustaz ni. Tu maknanya kita tidak bermaklumat. Ada orang sensitif, maknanya bila timbul isu begini kita kena pandang positif untuk kita, seolahnya hampa ni kenal tak Tuhan hampa, yang mana Tuhan hampa nama dia Allahu ismun lidzatil wujud tu, berkenal tak? Ataupun disuruh orang bersemangat tapi tak kenal Tuhan kita hak nama dia Allah. Jadi saya mengambil pendirian pendekatan kita ni tuan-tuan kena kenal Tuhan kita.
mengenalnya melalui sifat 20 yang kadang-kala kita tak menekankan kepada anak cucu kita. Zaman dulu orang tua dia memberatkan, sifat 20 ni arti gini. Maknanya kita kena, we must back to our tradition. Kembali balik tuan-tuan, hidupkan balik. Ni saya tengok ada orang mengajak tauhid. Patutnya kena mendalami betul-betul supaya akidah kita itu tidak tergelincir. Jangan sampai berakidah dengan akidah tajsim. Itu kalau nak peralih tu tuan-tuan, dalam dia punya. Tapi kita bukan baca tauhid malam ni, cuma nak habaq dari sudut kepentingan. Implikasi dia pun sudahlah. Saya cerita bila nak lalang dah masuk bab tu. Kita dah lah isu ni lama dah, cuma baru timbul pasal apa? Pihak berkuasa menarik diri dari membuat rayuan. Ayat di titik tu, rayu menentang apa? Rayu ni kes Jill Island di Sarawak no. Asal saya lah dia ni mubalik lah. Bawa masuk bahan dari Indonesia. Nah, CD katanya ada Bible ataupun Injil yang diubah. Dalam Bible ada kalimah Allah. Boleh kat custom depot, dia rampas, dia cek dulu. Bila cek benda itu larangan, dia ambil tindakan perundangan untuk melepaskan diri dia supaya dibenarkan dia mengguna. Maka bertitahlah 3 sultan supaya kerajaan merayu, jangan dibiarkan. Tiba-tiba pihak berkuasa mengumumkan menarik diri dari membuat rayuan. Itu hak Allah tu. Apa implikasi dia? Implikasi dia, kalau di Indon tuan-tuan tak ada masalah apa, guna belambah. Tapi apa implikasi buruk dia? Saya pernah tengok seorang remaja Islam bertudung bulat. Oleh kerana longgar mengenal Allahnya, tauhidnya kurang, dia tengok dalam Quran ada Allah, dalam Bible juga ada Allah, sama aja Tuhan. Maka dia masuk Kristian, tudung tak buang, duk tudung bulat tu lah. Tu dia. Kita kalau abang tudung bulat ni kira ustazah lah, warak lah, banding tudung hak singkat dia baru. Tudung bulat. Itu hak saya tengok dalam YouTube. Yang saya alami di Sarawak. Sarawak ni, saya duduk di Sibu tuan-tuan. Sibu ni ramai Kristian. Tahun 2021 2002 2001 saya duduk sana. 5 minit saya nak pi sekolah, 5 minit 5 gereja saya jumpa. Sungguh ada Katolik lah, ada apa lagi tu, Anglican ada, kata tak atau Protestan, tapi yang confirm ada SIB. SIB itu Sidang Injil Borneo. Hari Ahad saya duduk di Sibu, nak pergi ziarah lah kawan, duduk di bahagian Mukah, lebih kurang 4 jam lah naik kereta. Kan hari Ahad, orang Kristian dengar khutbah dia, dengar kuliah duha lah, pas subuh mau ada lah. Elok saya lalu gereja, khutbah habis dah gamaknya buat aqimus solah lah. Hak keluar daripada gereja tu, tu saya jadi perak. Tengok orang tua pakai songkok hitam, baju Melayu, kain pelikat. Saya kata punggah, Pak Long ni main ke mana? Kita kalau fenomenal gitu, keluar masjid surah, ni keluar gereja, ni saya tengok ni hari ni. Bengong lah. Bila kita tanya kan, kita tak dari mana tak nak bagi salam tak orang ni, cakap Sarawak sikit. Kami dari gereja dengar ceramah sama mari ngambiak, dia cakap cara dia lah. Nama apa dia? Abdul Rahman bin Abdullah. Sudah. Rupanya Bumi Putera Sabah Sarawak tuan-tuan memang guna bin tu. Jill Island tu hakih dia tu bin tu. Kelirunya kita. Itu mereka sudah lama. Masalahnya sekarang kita kena prihatin anak cucu kita ni. Sebab kalau dihurailah tuan-tuan, jauh langit dengan bumi. Allah yang dikenali oleh orang Kristian Nasara dengan Allah yang kita kenal. Pasal bagi dia, Tuhan dia, dia ada Tuhan Pak, Tuhan Mak, Tuhan Anak. Tu Tuhan Pak, Tuhan Anak. Kita Allah qul huwallahu ahadun lah.
Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi sepertilah ada 3-4 isu yang mutaakhir ini menjadi dilema kita orang Islam di Malaysia khususnya. Itu antara salah satu isu penggunaan kalimah Allah. Isu yang kedua, melihat ni tak pernah lah saya rasa geram tu. Lagu mana lah kita ni negara Islam, agama resmi dalam perlembagaan, ada ahli parlimen dah berani, tak heran dah mencadangkan makanan Cina, mbak putih jadi tersenarai dalam senarai makanan kebangsaan. Sup tulang babi, gila. Pasal apa saya kait benda ni, isu ni? Sebabnya tuan-tuan, mereka berani kerana kerusi mereka banyak, kerana kita orang Islam tak faham ilmu akidah, memandang-mandang mudah, tak ada kaitan dengan akidah. Bab-bab mengundi yang kat mimpin ni punca dia. Siapa dia punca? Tuan-tuan tak mengundi, bebai tak mau marah kat batin dia, tak mau mengundi. Alternatif hak ada hak elok ni tak mengundi. Sebab tu saya kata jangan main-main benda ni, dia berkait dengan akidah. Baik teratulah ya Allah. Baik tak apalah, isu-isu ni kita kuat-kuat lah, cerita ni kita tak boleh ralit. Sagi pikut lain kita kena baca agak ni. Pasal duk baca benda ghaib tu, cara nak menangani, nak memahami benda ghaib. Sebab tu guna akal. Maksud guna akal setelah mendahului Al-Quran. Kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Tak guna akal saja, tak guna Quran hadis saja. Kedua ni akan sesat. Ahlussunnah menggunakan dalil Al-Quran hadis dulu, dinamakan dalil naqli. Lepas tu nak faham yang tu mesti guna akal. Itu baru kemah. Sebab tu tuan-tuan, kalau guna Quran hadis saja tak guna akal, jadilah macam mana orang duk faham Tuhan duk di arash. Kalau sudah Allah di arash, itu bertempat, dia ada kaitan tu dengan bahasa Arab. Dalil sama yang saya duk tengok dalam surah Taha, dalam surah Sajdah ayat 4, thumma stawa 'alal 'arsy, dalam surah Sajdah. Dalam surah Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah duduk di atas arsy. Dia duk faham Allah tu di atas. Banyak benda hak kita Allah tu bukan makna di atas. Kutiba alaikumus siyam, difardukan alai tu, Allah tu lah di atas kamu, bukan tak puasa tu duduk atas kepala. Maknanya hampa kena buat benda tu, samalah dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Pasal dia nak pakai Quran dan hadis je. Akhirnya tak maaflah, saya ada duduk dengar dalam YouTube, ada satu pendakwah mualaf Cina, janggut panjang lah, nama apa tak boleh sebut lah nama, lagi tentu rakam. Bila saya tengok dia, cara dia faham Tuhan itu di mana, sebiji fahaman etis, bahaya. Kerana tak menggunakan akal ketika memaham dalil Quran. Dia kena guna akal, itu cantik. Sampai dia perli-perli pula, dia kata apa? Mana mungkin Tuhan itu ada tak bertempat, tak boleh terbayang. Kadang-kadang nak kata mereka ni nak guna akal saja pun ada, nak guna Quran hadis tak guna akal terus, dia jadi confused. Mana mungkin katanya Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Tak boleh, mesti Tuhan itu ada, dia ada tempat. Habis itu akidah tajsim yang sesat. Sama dengan orang faham etis. Etis ni faham Tuhan tu tak ada. Sebab dia faham Allah tak wujud, Tuhan tak wujud, mana-mana Tuhan tak wujud. Kalau kita kata Tuhan wujud, dia hujah balik. Nah, kalau Allah wujud, wujudnya Allah mana mungkin seperti yang kamu faham. Kamu faham Allah itu wujud, wujudnya tidak bertempat, tidak dia boleh dilihat, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, di bawah. Itu etis. Tu kata bahaya tu. Nak kena hidup baliklah tuan-tuan. Balik tanya anak cucu kita empat tahid sebab 20 reti dah. Walaupun kita tak tahu mana pun, kita tak tahu nak lepas lagi, tapi kena tanya lah, supaya itu menjadi provocation untuk mereka berfikir, dorongan. Baik. Wa ala kulli babin, patah balik mai kitab dulu. Tadi tu dah jarak satu pintu ke satu pintu.
Dan di atas setiap pintu itu, pintu mana? Pintu syurga tu, jundum minal malaikati, sekumpulan daripada kalangan malaikat, tentera. Jundun itu tentera. Yadkhuluna ala ahlil jannah masuk sekalian mereka itu ke atas ahli syurga. Nampak? Masuk ala bukan makna di atas, duduk di atas arah. Nampak? Tak silap faham ayat Quran. Masuk ala ahli jannah ni masuk kepada. Wa yaquluna salamun alaikum bima sabartum. Tentera-tentera ni syurga, apa nama malaikat ni, masuk ke dalam syurga, jumpa ahli syurga, ucap salam. Dia kata apa? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sejahteralah ke atas kamu bima sabartum, dengan barang yang kamu telah bersabar dulu. Lah kita duk sabar lah tuan-tuan dalam dunia. Kerja kita jadi orang Islam ni sabar menjang. Cuba tengok. Sabar daripada melakukan maksiat, sabar daripada buat benda lara, sabar daripada memaki orang, sabar nak main masjid. Ni tuan-tuan nak main ni kena sabar. Tapi kenapa kita berasa tak apa teruk? Sebab sudah jadi rutin dan ada iman, jadi ringan. Cuba tuan-tuan ajak orang tak nak main masjid, dia baru nak berlatih main masjid, Allah, terus nak lekat main lah, jenuh balok lihat, jenuh ajak kona ni. Jadi bahasa untuk orang yang masuk syurga, bima sabartum, dengan barang yang kamu telah bersabar dulu. Lah ni dunia kita duk bersabar. Kita duk hidup dalam dunia ni, pendek kata, raja sabar ya. Kalau nak jadi orang mukmin yang terbaik, memang kena sabar banyak. Kalau tak sabar, dia tidak menjadi terlalu orang mukmin muttaqin. Kadang-kadang lebih-lebih maki hamun pas semua, dia jadi orang-orang yang fasiqun. Kalau kerap buat dosa besar pula, dia jadi nifaq, munafiqun pula. Sifat nifaq dia gitu, dikuturun. Fa ni'ma uqbad dar. Ini ucapan malaikat lagi. Maka sebaik-baiklah uqbad dar, balasan negeri. Maksudnya tempat yang terima balasan ni ialah syurga, tempat paling baik. Baik. Timbul satu isu. Allah sifat kekal tak tuan-tuan? Sifat ketiga. Jadi urutan dia macam ni. Allah ada atau tidak? Allah ada. Dalam bahasa Arab namanya wujudun. Ini soalan etis ni. Nah, kalau Allah itu ada, adanya sejak bila? Timbul pula sifat kedua, ulama susun. Wujudnya itu qidam. Qidam artinya tidak ada permulaan, tak tahu bila. Kalau kata Allah ada sejak dulu, kena berhati-hati, tidak boleh diterima secara mutlak. Pasal apa? Kalau dulu, kita pun guna dulu. Saya duduk di kampung ni sejak dulu. Dulu tu mesti ada tahun bila. Itu bukan qidam. Kalau qidam, tak ada permulaan, sejak bila tak tahu, sedia. Sebab itu diterima makna sedia. Baik, kalau Allah itu sudah ada dan sedia, sedianya itu sampai bila? Timbul pula sifat qidam, baqa. Timbul persoalan. Allah kata orang masuk syurga, syurga itu sifatnya khalidina fiha, kekal mereka itu di dalam syurga. Syurga kekal, orang masuk syurga juga kekal. Apa beza kekal syurga, kekal orang masuk syurga dengan kekalnya Allah? Tentu tak pernah berfikir ke benda tu? Tu nak jawab lagu mana? Sajalah kan, sekali-sekala perobok-perobok sikit bagi fikir. Kali-kali fikir sungguh no. Allah kekal, syurga kekal juga. Orang masuk syurga juga kekal. Kan kehidupan abadi, tidak ada lagi kesudahan. Maknanya hidup sekarang ini hidup yang fata morgana,
hidup yang tidak kekal sekejap sangat. Ni sebuah ukuran di akhirat. Ni tempat Allah Ta'ala nak uji kita. Lalu bagaimana nak beza? Agak-agak tahu tak jawapan tuan-tuan? Kalau orang tanya, jawapannya mudah aja. Kalau tuan-tuan tidur dengan pilihan sendiri, hebat tak? Orang itu biasanya orang sihat. Orang sihatnya tidur lena elok, nak pilih lena tak ano. Tak ada kata apa, habis ayat lena, kurang tidur. Pilihannya sendiri. Tapi cuba tuan-tuan, mungkin pi hospital ke mana-mana, balik mencertai, papi tengok kan Pak Luqman hampa ditidurkan dah. Nampak? Ditidurkan artinya menunjukkan orang itu sakit, orang itu lemah, tidak kuat, dikuasai. Sama tak syurga? Sama tuan-tuan. Kalau Allah itu kekal, syurga itu apa? Dikekalkan. Itu jawapannya. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, tak ada dalam Al-Quran syurga digunakan yabqawnaha. Kerana ada beza baqa dengan khalidina fiha. Tak ada, dia ada beza. Kalau yabqa itu adamun nihayah liwujudihi, ketiadaan pengesut bagi adanya, itu sifat Allah. Tapi kalau syurga ataupun manusia ahlul jannah masuk ke syurga, tidak disebut yabqawnaha, semua khalidina fiha. Nampak? Itu beza dah. Artinya mereka itu dikekalkan, bukan kerana kekal sendiri. Kalau kekal sendiri itu ialah Allah yang qadim, yang qidam, yang baqa, itu sifat dia. Baik, itu dah syurga ni, sifat syurga bak ni. Arduha minadh-dhahabi bumi tanah berpijaknya itu daripada emas. Tahu dia dalam dunia ni lah Allah, nak beli emas ketul macam nak beli 10 gram kukut duit. Emas tuan-tuan, emas 99,999 pula. Ya Allah, mahalnya. Tapi emas mahal sungguh. Tahun 2000 saya mula kerja, seketul sekilo tu jongkong tak tahu lah, 1000 gram ada kot 35,000 ringgit. Tak berasa nak beli apa. Tak ada siapa main habaq apa, kita siapa nak beli dengan duit banyak tu, baik beli kereta, enjoy. Lah ni saya tahun 2000 tu saya mula kerja. Lah tahun berapa? 2023 hak seketul 35,000 tuan-tuan tahu jadi berapa? 280,000 ringgit. Tu dia nak habaq atas mah. Memang kalis inflasi. Mah ni pelaburan terbaik gua. Siapa hak masuk mah dia tahu lah. Tapi tuan-tuan bayangkan, mah banyak tu je kan, harga sekian-sekian. Ini tempat pijak tu di akhirat syurga tu, arduha, lantai dia emas. Tak boleh bayang noh. Maknanya bayang kita, ibadat kita tak ada nilai apa. Jangan duk kemas kata aku masuk syurga ni, ibadat aku buat ni lah. Jangan duk angan-angan lah. Ciput pun tak ada, tak padan langsung hak Tuhan bayar tu. Jadi nak habaq apa? Kita kena tawaduk. Jangan kerana ibadat kita masuk syurga. Tak ada orang masuk syurga kerana ibadatnya. Masuk syurga hanya kerana rahmat Tuhan nak bagi. Wa turabuha minal miski, dan tanahnya daripada kasturi. Masya Allah, kasturi ini benda mahal tuan-tuan, orang buat minyak wangi. Harum, tanah dia tu wangi. Saya duduk Mesir dulu, Arab duduk cerita, dalam majalah apa ada. Arab ni tak tahu lah, sampai kelar. Kalau penyanyi dia ta'assub sungguh, Ummu Kulthum, hak perempuan. Kalau hak lelaki nama dia Abdul Halim Hafiz. Kira mereka ni, ya Allah, pita mana lagu mereka 40 tahun dah mereka mati, lagu mereka sampai keluar. Harap kamu dengar lagu lain, hak modern-modern ada lah, tapi lagu hak wajib Ummu Kulthum. Dia pergi menyanyi di Kuwait ni, tiket nak depan sekali harga 1,000 dinar. Arab bayar, bukan 1,000 rial, 1,000 dinar. Tak tahu 40,000 atau 1,000 Arab beli. Dia pergi menyanyi di Kuwait tuan-tuan. Kapet merah dia tu Arab tuang bertimba ayak wangi, bagi dia pijak, habis tu buang. Nak abang kata tu wangi,
Bayangkan di syurga, tanah dia daripada kasturi. Tanah di syurga dari minal miski, kasturi. Allah. Dia menyanyi muzik tak sedap pun, suara dia dengan syair dia. Dia boleh menyanyi 4 jam, duduk berdiri keras itu, pegang sapu tangan satu, dia tarik Arab pun menangis teriak pingsan. Waktu dia mati tuan-tuan, beribu orang Arab bunuh diri, tak boleh hidup, tak ada Ummu Kulsum. Seorang lagi Abdul Halim Hafiz, satu lelaki meninggal muda, tu orang merdu sungguh. Katanya lah dia mati meninggal pasal mandi dalam sungai Nil. Takkan kerana mandi dalam sungai Nil Arab duk minum air tu sungai Nil. Saya dengar-dengar saya balik gelisah. Aku mandi dalam sungai Nil, jarang ada budak Mesir tuan-tuan nak pergi mandi berenang ke Depung ke Lepang. Waktu tu Banri saya mandi dengan Mai, adik Banri ni, dia ajak saya berenang lah. Mai ni berani tunggu almarhum lah. Kalau tak kerana dia saya tak mandi, tapi pengalaman jarang budak Mesir masuk dalam sungai Nil berenang, antaranya saya. Saya kata kalau ada hari mati ni ada cacing ulat apa masuk dalam aku, mati muda hidup sampai kelar jelah. Bukan kot ada kot. Depa cerita lagu tu saya pun ketak dah. Minum mana ada yang lain nak tu. Oh ayat dia coneh. Kami pergi kampung di Qanatir Al-Khairiyah. Mai ni dia pandai Arab, pandai sungguh. Arab bagi rumah ada. Musim cuti kami pergi duduk cuci, duduk di atas anjung tu, anjung rumah tu depan tu sungai Nil. Memang cantik, tak tahu nak abang. Gambaran macam syurga. Memang sungai Nil ni punca dia daripada syurga. Tak tahu lagu mana, tapi disebut dalam hadis Rasulullah, sungai Nil, sungai Furat, 2 sungai. Punca dia datang daripada syurga. Bentuknya macam mana wallahu alam. Tapi adalah cerita. Ada pelayar, dia belayar daripada Hilir, cari hulu sungai Nil, lah di musim jumpa Hilir balik. Ada cerita lah macam-macam, betul tak betul wallahu alam. Hulunya dari syurga, wallahu a'lam. Itu seserah pada Allah Ta'ala, kita tak berani nak lebih-lebih lah. Nah, baik. Wa hasba'uha, dan hamparannya minal yaqut. Nak apa lagi dah, daripada emas, daripada kasturi. Ini benda-benda yang berharga, branded punya barang ni. Laisa fiha syamsun wala qamar, tiada padanya itu matahari dan bulan. Kerana matahari, bulan itu sifat dunia. Pi dalam syurga tak ada. Habis cerah dia main pada nuruha min nuril arsy, cahayanya ialah daripada cahaya arasy. Cahaya dia tu kalau dia nak cerah, arasy buka macam mengeluarkan cahaya. Bentuk lagu mana tak tahu. Arasy ni tuan-tuan, kalau dalam dunia, bumbung dunia tu langit. Di syurga bumbung dunia tu arasy. Sebab itu kalau kita nak faham Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa seperti difaham oleh Salafi Wahabi, kita compare mana lebih terbaik fahaman. Mari saya jelaskan. Salafi Wahabi faham Allah duduk di atas arasy. Ada kalau khalaf ni salaf dia kata apa? Macam mana Tuhan duduk, biar pergi dia halai duduk tu, itu salaf. Tapi mai Salafi Wahabi duduk seperti mana, ada setengah lah yang ekstrim, dia kata duduk macam raja duduk di apa, singgah sana, dia membayangkan begitu. Kalau sekadar Allah begitu koman, sedangkan kita mazhab khalaf Ahlus Sunnah wal Jamaah ni menafsirkan dan menakwil makna istawa bermakna istaula. Bila kita kata Ar-Rahman, Allah bersifat Ar-Rahman itu beristiwa bermakna istaula. Allah istaula ni makna menguasai arah. Mana lebih hebat? Menguasai lah hebat. Sebab arasy Allah ni tuan-tuan, malaikat Hizqiyail pernah terbang nak sampai ke muncak 50,000 tahun dia tak sampai lagi. Nak habaq kata arah tu rusak. Makna tu yang ditakwil tu lagi tepat. Kalau sekat macam mana Tuhan kata, dia marah-marah kita pula Wahabi. Macam mana Tuhan kata dia beristiwa, kita faham macam tu, salah ke? Tu kata dia tak guna akal.
Gunakan dalil naqli akli, rujuk balik kepada akal. Logik tak Tuhan sama dengan manusia? Tu waktu tu akal berfungsi. Kalau sama dengan manusia, di mana hebat berbezanya Tuhan dengan makhluk? Jadi kalau Allah istaula 'alal arsy, baru hebat. Ukuluha daimun, makanannya sentiasa ada, tak terputus. Wa idza akala ahlul ardi minha syai'an, dan apabila memakanlah ahli bumi ini, ahli ardi ini maksudnya penduduk bumi hak masuk ke syurga, dia jadi ahli syurga lah. Dan makan sesuatu, yakhruju rashhan, dia akan keluar percikan, semburan. Keluar gitu, kal miski, seperti mana kasturi. Anak abang kata makan minyak nawan tak ada tai. Pasal apa? Tai lubang pungkok tu, minta maaf sebut, itu urusan dunia. Di syurga tak ada. Cara dia menghadam, makan je dia keluar semburan wangi. Seperti mana kasturi. Wa idza syaribu, dan apabila minum sekalian mereka itu, yarshahu min abdadihim miskan, keluar pula semburan wangi dari badan mereka itu, min abdanihim miskan, kasturi juga. Walaysa li ahli jannati adbarun, tidak adalah bagi ahli syurga itu dubur. Pungkok tak ada, pungkok tak ada, kecing-cing apa tak ada. Kita muda-muda ni bolehlah mai tua ni. Baik tu orang muda jaga orang tua. Orang tua kadang orang kembang dah, pepat pun rosak dah, wayar tak elok, wiring semua lingkup habis. Lepas tu terkencing busuk hari. Jangan kata saya tahu lah, saya duduk jaga mak saya 85, berak berterabak, basuh tik ni tak usah cerita lah, kencing busuk semua. Duduk fikir esok aku lagu tu. Kalau duduk kata tadi esok kita lagu tu lah. Tambah metua ni, kawan-kawan saya pun umur 50 lebih-lebih pakai duduk menyembang dah. Kadang-kadang kencing tak tahan, duduklah kereta, bawa kereta apa semua, tak apa, balik main ke rumah kadang-kadang berambok, tu baru tak pincin lagi. Nampak tak tuan-tuan? Abang kata tu dia lah dunia, busuknya dunia. Syurga ada, kalau gitu tak ada dah. Kena sabar Ustaz, nak terima satu benda yang sangat bernilai. Allahu Akbar. Kita kena bima sabartum, kena sabar banyak benda. Li'annal adbar, kerana sesungguhnya dubur itu ju'ilat fid dunya, dijadikan di dunia, lil ghaiti, bagi orang yang berak. Tak kalah dalam syurga ada berak kencing, mana nak tahu, ada lawak nak buat lawak. Ustaz esok kata makanan banyak dalam syurga, kalau saya makan banyak, kalau terberak ada jamban tak Ustaz? Dia bertanya aku tu. Bang jenis berak tik ni, kencing ni dalam dunia, sudah tanya bab tik dalam syurga. Wal jannatu la ghaita fiha, dan syurga tidak ada najis di dalamnya, semua indah, semuanya wangi. Ni hak saya cerita ni berdasarkan apa? Bukan bermakna saya pernah tengok, tak ada siapa pernah pergi tengok masuk. Ambil mana ni? Memahamnya daripada keyakinan Al-Quran dan hadis. Pasal apa? Akal tak boleh terima seperti mana kita tengok alam ni. Akal tak boleh terima kata alam ni jadi sendiri. Allah yang Maha Esa, yang Maha Agung ni, tengok laut yang hebat ni takkan jadi sendiri, mustahil lah. Meja ni pun tu guna akal, meja ni pun ada orang buat, buku ni, gelas ni semua ada orang buat, semua ada pencipta. Maka mudah je Tuhan nak buat syurga, sebab janji. Seperti mana kita yakin Tuhan yang mencipta alam ini bila dibacakan ayat Al-Quran, Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda, tu surah Sajdah. Kita yakin, begitulah kita yakin Tuhan juga yang buat, Tuhan tu lah juga yang buat syurga tu. Yang buat syurga tu. Akal tak boleh terima kata Tuhan tak buat benda tu. Dan dalam akidah kita, syurga neraka sekarang sudah pun ada. Buktinya Nabi SAW pernah melawat masuk syurga neraka. Tuhan tunjuk dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu. Nak faham tak susah. Ti ayam ada dalil kata ada apa.
Tu ya. Budak tadi kau waktu jawab. Ada ti ayam, dalil kata ada ayam. Ada ti kambing, dalil kata ada kambing. Nah, abang kata ada alam ini, dalil kata adanya pencipta dia. Dia punya lawazim dia. Lawazim bagi ada ti ayam, ada ayam. Lawazim bagi ada alam ni, ada Tuhan. Itu dalil akli, akal. Kalau alam ini kita nampak ni tuan-tuan, maka Allah berjanji dalam Al-Quran, Tuhan nak buat balasan syurga begitu begini bagi orang beriman ni. Kita yakin tak? Yakin kita sepenuhnya. Dan itu dah menandakan kita ada iman. Iman tu dah percaya. Percaya pahala, percaya dosa. Kalau tuan-tuan tak percaya, tobat nak main sembahyang, main berapa akan boleh apa pun. Ramai berlambak lagi orang duduk di rumah tu. Duduk di rumah time-time lepas pukul 8 ni, ya Allah. Tambah kalau hujan renyai-renyai lah. Bancuh kopi, cicah, biskut persegi hak seng tu. Nikmat tuan-tuan abang, berlambak orang lagu tu. Tapi saya duk perasan lah nah. Mungkin ada sebab banyak lah kot. Lepas Covid ni mana-mana masjid orang kurang. Mungkin kemungkinannya memang dia duduk sedap masa Covid tu, duduk di rumah dia sedap tu. Tapi jangan marah tu imam. Apa yang kami tak boleh main bayang jemaah ni, kami main ni. Mak marah tak main pun. Mungkin nak tu. Kemungkinan yang kedua, dia dah mula serasi dengan surau terdekat dia. Ada juga. Tengok mana-mana korang masjid berkah korang. Kalau subuh dulu 4 saf pergi mana tu. Kemungkinan ketiga, generasi bertukar, keluar anak muda pergi kerja tu, jadi campur-campur lah. Dan yang keempat, saya bila berkhutbah di kampung, saya tengok muka-muka pergi semayang. Macam saya duduk main kat tuan-tuan lah. Saya main kat tuan-tuan, saya tak ingat berapa tahun. Orang tu bertukar. Ada orang yang dulu ada, lah tak ada. Mungkin dia pindah apa. Ada orang yang ada, tapi ramai yang dulu tak ada, lah ada. Saya kenal, saya duduk main lama. Masjid saya gitu juga. Generasi dah berubah. Jadi itu dalam ilmu sosiologi tu biasalah, kita tak boleh rasa pelik. Cuma hak korang tu nak kena cek balik pasal apa ni dia korang tu. Mana-mana gitu. Bila kita sampai perangai kita benda Isya, ingat tuan-tuan kita berhenti dulu. Saya kitab ni tak berapa banyak dah masjid sebab kebanyakannya dah habis. Ya habis tu kalau tak ada apa, saya baca kitab tasawuf ataupun kitab tauhid. Hak ni tang ni nampak gaya lambat ke ni, betul lagi ni. Tak apalah kan, pelan-pelan lah pergi mana. Kitab ni pun syok juga, ada maklumat yang banyak. Kita tandalah tahun tu. Lepas pada tu tuan-tuan dia nak cerita sifat ahli syurga. Jadi kita berhenti tahun tu dulu. Walau anna rajulan min ahli al-jannati yabsaqu fil bihar. Kalau seandainya seorang lelaki daripada ahli syurga, lelaki ke perempuan tak kira, meludah fil bihar, ludah dalam laut. Laut hak masin tu, al-malihah tu masin, la azubat, nescaya tawar ia, nak bak tu dia. Oh, jangan main-main syurga punya cerita. Jadi tahun tu lah nak berhenti. والله أعلم بالصواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.